Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Helda lagi dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 4. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari GKT bab 3, iaitu segitiga, segi empat dan poligon. Jadi untuk hari ini cikgu fokuskan kepada subtopik yang pertama dahulu, iaitu segitiga. Okey, kita tengok bagaimana nak melukis segitiga. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh soalan. Kita terus kepada contoh soalan ya. Kita tengok soalan nombor 3. Bina segitiga sama sisi apabila diberi sisi PR. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita ada sisi PR dan kita dikendaki melukis segitiga sama sisi. Okey, jadi kita ambil jangka lukis. Okey, kita ambil jangka lukis. Kita letak pada titik R. Kemudian kita ukur R ke P ni berapa. Kemudian kita ukur titik R ke P. Okey, maksudnya berpusatkan titik R. Kita buat satu lengkuk dengan jejari PR. Berpusatkan titik R. Kita nak buat satu lengkuk dengan jejari PR macam tu. Okey, cikgu terangkan sikit bagi nampak dalam video. Okey, begitu. Kemudian kita pindah jangka lukis ni ke titik P pula dengan ukuran yang sama. Okey, pindah ke titik P dengan ukuran yang sama. Kita pergi pula dekat titik R. Kita buat lengkok pula dekat titik R. Okey, macam tu. Akan dapat. Okey. Kemudian titik yang bersilang di bahagian atas ini kita labelkan sebagai Q. Sebenarnya ini adalah sisi segitiga. Kita sambungkan terus titik Q ke titik P dan titik Q ke titik R. Sambungkan Q ke P dan Q ke R. Jadi kita dapat Okey, jadi kita dapat segitiga sama sisi. Yang ini sama sisi sama. Okey. PR sama dengan RQ sama dengan QP. Dah selesai. Okay, sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor. Okey, untuk soalan nombor 4. Bina segitiga tepat PQR apabila diberi panjang hipotenus PR dan satu sisi PQ sama dengan 50 mm. Okey, dinyatakan tadi PR ni adalah hipotenus bagi segitiga tepat PQR. Okey, jadi diberi satu sisi PQ sama dengan 50. Okey, diberi PQ 50. Okey, jadi apabila PR ni adalah hipotenus, bermakna kalau kita nak cari segitiga, kita perlu bahagikan dulu PR. Dapatkan titik tengah untuk kita buat bulatan. Okey, letak jangka lukis yang tajam dekat R. Kemudian kita buat lengkuk atas satu, bawah satu, dan letak pula dekat P, atas satu, bawah satu. Okey, dah dapat macam tu. Kita sambungkan titik atas dengan titik bawah. Jadi kita dapat titik X yang tengah-tengah ni. Okey, X tu adalah pusat bagi semi bulatan. Berpusatkan X ni. Kemudian kita buat semi bulatan dengan jejari XR ataupun XP. Okey, XR ataupun XP. Sama saja. Buat satu semi bulatan. Okey, dah dapat macam tu. Kemudian tadi diberi PQ sama dengan 50. P maksud kat sini lah. P ke Q adalah 50 mm. Jadi kita ambil ukuran 50 mm dekat pembaris. 50. Okey, ni 50 50 mm. 50 mm tu adalah 5 cm lah.
Okey, kemudian kita letak dekat titik P. Kemudian kita buat lengkuk di atas yang ni bulatan tadi. Okey, bermakna kita dah jumpa titik bagi Q, iaitu di sini. Okey, kemudian kita cantumkan, buat garisan titik Q dengan titik P yang bersaiz 50 mm, kemudian titik Q dengan titik R. Okey, dan titik Q ni adalah sudut 90 darjah sebab dia segitiga tepat. Okey, dah selesai soalan nombor 4. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor 5. Kepada soalan nombor 5, bina satu segitiga apabila diberi perimeter PQ dan nisbah sisi 4/3/5. Okey, diberi PQ tu adalah perimeter bagi segitiga. Perimeter tu maksud dia ukur keliling bagi sisi segitiga. Okey, nisbah sisinya adalah 4/3/5. Jadi apa perlu kita buat untuk lukis segitiga? Okey. Okey, PQ kita perlu bahagikan dulu kepada 12 bahagian. Sebab apa 12? Sebab 4 tambah 3 tambah 5, 12. Okey, jadi kita bahagikan dahulu PQ kepada 12 bahagian. Buat apa? Garisan condong bahagian bawah tu. Kemudian ambil jangka lukis, bahagikan kepada 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, dah dapat 12, kita tandakan 12 tu. Okey, kemudian titik yang ke-12 ni kita sambungkan ke Q. Kita buat satu garisan, titik 12 Q macam tu. Okey, kemudian titik nombor 4, 1 2 3 4. Okey, ni titik yang keempat pun kita labelkan. Dan satu lagi, yang ni kita nak ada 3 bahagian kan. Jadi 1 2 3. Okey, di sini ni titik nombor berapa? 4 5 6 7. Okey, titik nombor 7. Titik nombor 7 pun kita labelkan. Yang ni kenapa kita labelkan 4? Sebab kita nak sisi tadi 4/3/5. Yang ni ada 4 bahagian, 1 2 3 4. Okey, yang kedua pula ada 3 bahagian, 1 2 3. Dan yang keempat ada 5 bahagian, 1 2 3 4 5. Jadi kita tandakan dekat 4, 7 dan 12. Dan yang 12 tadi kita dah buat garisan ke titik Q. Dan kita perlu buat lagi 2 garisan pada titik 7 dan 4 yang selari dengan garisan 12Q. Jadi kita ambil sesiku set kita. Tu. Macam tu. Kemudian kita gerakkan. Dia selari ke titik nombor 7 tadi. Dah dapat. Kita buat garisan. Gitu. Kemudian satu lagi ke titik nombor 4. Okey. Dapat buat garisan. Okey, macam tu. Dah dapat. Sekarang kita dah bahagikan kepada 3 bahagian. Tak perlu lebih-lebih ni, padam. Macam tu. Okey, dah dapat 3 bahagian lah. Okey. Bila dah dapat 3 bahagian, yang ni cikgu labelkan sebagai A, yang ini B. Okey. Ini A, yang ini B. Okey. Kemudian sebenarnya kita AB ni sebenarnya adalah kita dah dapat satu sisi dia. Satu sisi segitiga sebenarnya. Kita boleh hitamkan terus. Yang ini sisi yang pertama ni kita hitamkan terus, AB. Dengan dia punya ukuran 3 bahagian. Okey. Kemudian kita nak dapatkan satu sisi lagi. Kita letak jangka lukis kita dekat titik A. Kita nak buat satu lengkuk dekat titik A. Kemudian jejari AP. A ke P. Buat satu lengkuk. Gitu. Okey dah. Kemudian pergi pula dekat titik B. Jejarinya BQ. Dia buka
Buka besar sikit. BQ je jadinya BQ. Dan kita buat satu lagi lengkuk sehingga dia bertemu. Antara dua lengkuk ni dia bertemu di sini. Kita tulis, kita labelkan sebagai ni A, B, yang ni kita labelkan sebagai C. C ni kita sambungkan ke titik A. Okey, C kita sambungkan ke titik A, kita buat garisan. Dan C juga kita sambungkan ke titik B. Okey, sekarang kita dah dapat segitiga dengan sisi CA 4 bahagian, AB 3 bahagian dan BC 5 bahagian. Okey, dah siap. Okay, sekarang kita ada soalan nombor 6. Bina satu segitiga apabila diberi penengah AA, BB dan CC. Okey, sekarang diberi garisan penengah. AA, BB dan CC itu adalah garisan penengah bagi segitiga. Okey, kalau macam ni, macam mana kita nak buat? Okey, pertama sekali, setiap garisan penengah AA, BB dan CC itu kita bahagi dahulu kepada 3 bahagian yang sama panjang. Jadi kita perlu buat garisan condong pada setiap garisan. Okey, untuk BB kita bahagikan kepada 3. CC pun sama, AA pun sama. Okey, bahagikan kepada 3 bahagian. Tak, jangan terlukis kat titik B. 1 2 3. Dan C pun sama. 1 2 3. Dan A 1 2 3. Okey, dah. Dan tulis kat sini, labelkan 1 2 3. 1 2 3. Okey, kemudian titik yang ketiga ni kita sambungkan ke titik B lah. Okey, titik yang ketiga kita sambungkan ke titik B. Itu. Yang ni pun sama. Okey. Kemudian kita nak selarikan pula garisan pada titik 3 ni pergi ke titik 2 setiap garisan. Jadi kita kena guna sesi kuset. Okay. Okey, kita nak gerakkan dia daripada titik 3 pergi ke titik yang kedua. Dia sangkut ni, sangkut klik. Okey, begitu. Kita pergi kepada titik yang kedua. Okey, kita dapat, kita gariskan. Yang ni pun sama. Yang ni untuk garis penengah sisi, pindahkan ke titik yang kedua. Begitu juga dengan AA. AA pergi ke titik yang kedua. Okey, dah dapat. Okey, sekarang kita ada kat sini, kita labelkan. Yang ni 2 bahagian kan, jadi yang ni adalah 2/3 lah. Yang ini 2/3, yang ni 1/3. 2/3, 1/3. Okey, macam tu. Baik, sekarang step yang seterusnya ialah kita ada garisan AA yang paling panjang ni. Okey, AA. Kemudian kita ambil jangka lukis, berpusatkan pada titik A
kita buat satu lengkok ataupun ni pada titik A, kita buat satu lengkok dengan jejari A ke titik 2. Okay, maksudnya kita ambil 1/3 AA. 1/3 AA ni maksudnya sinilah cikgu labelkan sebagai 2 lah kat sini. Ni 2. Okay, 2. Jadi kita ambil jejari A2. A2 ni sebenarnya adalah 1/3 AA. Okey. Kita berpusatkan pada titik A, kita ambil jejari A2 ni, kemudian kita buat satu semi bulatan lah macam tu. Semi bulatan. Okey, kemudian pada titik yang ni kita kena panjangkan sikit garisan dia. Garisan AA ni kita kena lebihkan. Itu. Jadi kita dapat satu titik yang belakang ni kita labelkan sebagai titik X. Okey, labelkan sebagai X. Kemudian pada titik X, kita buat satu lengkok di bahagian atas dengan jejari 2/3. Yang ni B kat bawah, C kat atas. Ataupun B kat bawah, B kat atas, C kat bawah. C kat bawah. Okey, C kat bawah. Kalau kita ambil C kat bawah, dekat C dekat bawah, C kat bawah, B kat atas kan. Okey. Jadi kita letak dekat titik X ni, kita buat satu lengkok dengan jejari 2/3 C. Okey, jejari 2/3 C, ambil 2/3 C, mana C ni. 2/3 nya ukuran daripada sini. Situ ke sini. Okey, 2/3 C ni kita ambil, kita letak dekat titik X. Letak kat titik X, kita buat satu lengkok di bahagian atas. Okey, kita buat satu lengkok di bahagian atas. Kemudian ukuran yang sama kita pindah pergi ke titik nombor 2 ni. Kita buat lengkok satu lagi di bahagian bawah. Gitu. Yang ni adalah 2/3 C. Kita ambil 2/3 C sebab titik C tu berada di bawah. Kemudian kita ambil pula ukuran 2/3 B. Okay, kita ambil ukuran 2/3 B. Tu 2/3 B. Kita pindahkan ke titik X juga. Yang ni kita buat lengkok di bahagian bawah. Sampai dia sentuh yang titik C tadi. Kemudian kita pergi dekat titik nombor 2. Kita buat lengkok di bahagian atas. Gitu. Sekarang kita dapat titik C di sini dan titik B di sini. Okey, kita cantum B dengan C, dia akan melalui titik A lah. Titik A kecil ni. Okey, gariskan. Itu. Kemudian AC. Okey, yang confuse hak ni garisan yang cikgu condongkan tadi. Kemudian yang ini AB. Okey, sekarang kita dapat segitiga ABC. Begitu. Okey. Bila titik C tu berada di bawah, titik C berada di bawah, dekat titik X ni kita akan ambil ukuran 2/3 C, kemudian kita buat lengkok di atas satu, kemudian kita pindah ke titik nombor 2, kita buat lengkok di bawah satu, ukuran 2/3 C. Kemudian ambil pula ukuran 2/3 B, kita letak dekat titik X, kita buat lengkok di bawah. Kemudian kita pergi ke titik nombor 2, kita buat lengkok di atas. Jadi kita akan dapat titik B di atas dan titik C di bawah. Okey. Macam tu. Dah siap segitiga. Kita
Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor 7. Okey, sekarang kita ada soalan nombor 7. Bina satu segitiga apabila diberi panjang tapak PR, sudut puncak 60 darjah dan sisi QR 55 mm. Okey, sekarang diberi panjang tapak. PR ni adalah panjang tapak bagi segitiga. Kemudian diberi sudut puncak 60 darjah. Okey, kalau begitu, maksudnya pada titik A, kita boleh dapatkan sudut dahulu. Pada titik A pula. Pada titik P. Okey, pada titik P ni, kita ambil sudut 60 darjah. Sudut 60 darjah pada puncak tu sebenarnya sama dengan sudut pada titik P. Kita ambil dulu sudut 60 darjah, terlukis pada titik P. Okey. Titik P, kita buat 60 darjah. Ke bawah. Titik P tu, dia punya sudut tu ke bawah. Bukan ke atas. Okey, itu sudut 60 darjah. Kita buat garis panjang sikit. Itu. Okey, sudut ni adalah 60 darjah. Sama dengan sudut puncak. Okey, sudut ni 60 darjah. Kemudian, kita bina satu garis 90 darjah pada titik P. Kita ambil daripada sudut bawah ni. Maksudnya ni 60. Maksudnya kita kena tambah lagi 30 untuk dapatkan 90 darjah. Jadi kita belah atas ni 30 darjah lah. 30 tambah 60 jadi 90. Jadi hak atas ni, atas P ni kita buat sudut 30 darjah. Darjah. Kita pindah kat situ. Itu 60. Kemudian titik kat sini. Okey, 30 darjah. Di sinilah. Sambungkan ke titik P. Okey, gitu. Okey. Maksudnya bila had ni 60, bermakna yang atas ni 30 darjah. Total dia 90 darjah. 90 darjah. Okay, kita kena buat garisan serenjang pada titik P. Okay, garisan serenjang pada titik P. Garisan ni nanti dia akan pergi ke pusat bulatan. Okay, ni 60. Ambil daripada sudut puncak 60 tadi. Okay, nilai dia sama dengan sudut yang bawah ni. Okay, 30. Dari sini 30. Pada titik R pun 30 darjah juga lah. Jadi kita buat 30 darjah juga di sini. Itu 60. Okey. 30 darjah. Sambungkan ke titik R. Okey, sehingga dah disentuh garisan yang tadi. Ini adalah pusat bagi bulatan. Kita labelkan O. Kemudian kita ambil jangka lukis, berpusatkan pada titik O. Kita buat satu bulatan. Jari dia OP boleh, OR pun boleh. Sama sahaja. Okey, OP boleh, OR pun boleh. Kita buat satu bulatan macam tu. Okey, buat separuh sudah. Bahagian atas, bawah tak payah. Okey, macam tu. Kemudian dah dapat bulatan macam tu. Okey, dah dapat bulatan, diberi apa maklumat lagi? Sisi QR adalah 55 mm. Okey, kita ambil jangka lukis, kita ukur 55 mm. 55. Okey. Ini adalah ukuran panjang R ke Q. Jadi letak dekat titik R. Buat satu lengkuk yang mengenai bulatan tadi. Titik persilangan tu adalah titik bagi Q. Sekarang kita dah dapat titik Q dan kita boleh terus sambungkan sebagai sisi segitiga. Okey, Q ke R, satu lagi Q ke P. Dah, kita dah dapat segitiga Q, P, R. Macam tu. Okey.
Siap soalan nombor 7. Sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor 8. Kita tengok soalan nombor 8. Bina satu segitiga apabila diberi panjang tapak PR. Okey, PR ni adalah tapak. Sudut puncak 45 darjah dan tinggi H 65 mm. Okey, bila sudut puncak 45, bermakna sudut di sini di bahagian bawah ni pun 45. Kemudian kita nak buat garisan serenjang 45 tolak 90, maksudnya hak atas pun sudut 45 darjah lah. Jadi kita terus buat pada titik P sudut 45 darjah. Okey, kita terus buat 45 darjah. Titik R pun sama. Kita buat terus bagi cepat. Kemudian hak ni panjangkan sikit garisan ni. Ini pun sama, panjangkan. Kemudian kita besarkan sikit jam pelukis. Kemudian kita letak dekat titik yang ni, buat lengkuk ke atas satu. Pindah sini pula atas satu. Ini pun sama, atas. Ini pun atas. Okey, dah dapat macam tu. Kita buat garisan lah. Okey, kita sambungkan titik tadi dengan art. Sambung. Yang ni pun sama, sambung. Okey, dah sambung. Yang ni 90 kita tak mahu, kita nak 45. Jadi bahagikanlah. Okey, titik ni kecilkan sikit. Okey, buat lengkuk gitu. Atau pindah di sini pula lengkuk macam tu. So kita dapat sudut di sini 45 darjah. Okey, dan satu lagi pada titik P pun sama juga. Kita bahagikan kepada 2. Okey, jadi kita dapat sudut 45 darjah pada P. Sambungkan. Kita dapat titik persilangan. Titik persilangan antara sudut 45 pada P dan R kita labelkan sebagai O, dan ia adalah pusat bagi bulatan. Ini berpusatkan titik O. Dia jari OP ataupun OR, kita buat satu bulatan. Okey. Okey. Buat satu bulatan macam tu. Okey, dah dapat bulatan. Maklumat yang diberi tadi H, iaitu tinggi segitiga 65 mm. Okey, tinggi segitiga 65 mm. Jadi kita ambil ukuran tinggi. Okey, ukuran tinggi dia 65 mm. Maksudnya ukuran tekak lah. Okey, kita ambil daripada sini, ambil daripada tengah ni boleh. Garisan tekak dia. Kita ambil ukuran 65 situ. Itu. Maksudnya daripada tapak ni pergi ke sini 65 mm. Okey. Kemudian kita dah dapat ukuran tinggi 65 mm. Kita ambil pembaris T, kita sambung terus ke. Okey, kemudian titik Q tu gitu. Kita sambung. Maksud kita dapat titik Q tu di sini. Titik persilangan tu di situ. Sini pun boleh, belah ni pun boleh sebenarnya. Belah ni pun boleh. Ukuran dia sama saja. Kat sini pun boleh Q. Okey. Kemudian kita sambungkan terus Q ke R. Q ke R. Okey. Kalau kita buat Q di sebelah sini, maksudnya macam tu lah segitiganya. Ini QP. Okey, macam tu. Sini sudut puncak tadi sebenarnya adalah 45 darjah, sama dengan sudut dekat sini. Dekat sini pun sudut 45 darjah. Kalau kita ambil tadi sudut dia 45 darjah. Bila sini 45 darjah sama dengan sudut puncak 45 darjah,
Bermakna sudut di sini 90 tolak 45, 45 darjah jugalah. Gitu. Dan ini pun 45 darjah. Okey. Yang ni pun kalau katakan kita buat Q kat sini pun sama juga. Nilainya sama. Okey, anak kata kita buat kat sinilah Q dengan P. Sebab dia tak bagi tahu kan jarak QR ke ataupun QP ke kan, dia tak bagi tahu. Jadi kita boleh je nak buat belah sini pun. Macam tu. Ataupun sudut ni pun sama juga, 45 darjah. Selagi ketinggian dia sama, kemudian berada pada tapak segitiga yang sama, dia punya sudut dia sama, 45 darjah. Kat sini pun 45, kat sini pun 45 darjah. Okey, siap soalan nombor 8. Soalan nombor 9. Bina satu segitiga apabila diberi panjang tapak PR, okey, tapak PR, kemudian sudut puncak 30 darjah dan sudut tapak 45. Okey. Jadi PR ni adalah tapak segitiga, kemudian diberi sudut puncak dia 30. Kalau sudut puncak 30, bermakna sudut di atas P ni adalah 90 tolak 30, jadi 60 lah. Okey, 60. Letak jangka lukis kita dekat titik P, buat sudut 60. Okey, macam tu. Okey, kita dah dapat sudut 60. Kita pun sambungkan ke titik P. Kemudian sebelah lagi, sebelah sini pun pada titik R pun kita letak jangka lukis dan buat sudut 60. Sebab kita nak tentukan pusat bulatan. Okey. Okey, yang ni pun contoh. Okey, maksudnya pusat bulatan tu berada di sinilah. Dilabelkan sebagai O. Kemudian berpusatkan titik O ni, jari OP ataupun OR, kita buat satu bulatan. Okey, OP ataupun OR, kita buat satu bulatan macam tu. Okey. Kemudian apa lagi yang diberi? Sudut puncak 30. 30 bukan 60. 30. Betul lah. 30. Kan kalau ni 30 bermakna sini 60 betul-betul. Okey. 60 darjah ni pun 60 darjah. Sebab 30 ni di bawah ni. Di sini 30. Di sini 30 darjah. Sudut puncak sama dengan sudut pada bahagian bawah P ni. Okey, sekarang yang diberi lagi sudut tapak 45. Diberi sudut tapak 45. Jadi pada sudut tapak kita ambillah belah mana pun, sebab dia tak nyatakan dalam soalan kan, dekat titik P atau titik R. Jadi kita boleh ambillah dekat titik R. Kita buat sudut 45 darjah. Sebenarnya kita buat dulu sudut 90. Kita lebihkan sikit garisan dia. Kemudian kita buat dulu sudut 90. Satu di atas, satu di bawah. Satu di atas, satu lagi pun di atas. Kemudian kita sambungkan terus titik ni ke A. Okey, gitu. Kita dapat sudut 90. Kita tak mahu sudut 90, kita nak 45 kan. Jadi bahagi dua sudut. Satu di situ, satu di sini. Okey, dan kita dah dapat sudut 45 darjah. Kita lihat 45 darjah ni sambungkan ke titik R, kemudian terus sehingga dia menyentuh
bulatan, menyentuh lilitan bulatan. Okey. Jadi sebenarnya sini adalah titik puncak segitiga lah. Kita labelkan sebagai Q. Sebenarnya kita dah dapat dah. Puncak segitiga tu berada di sini. Next, cantumkan terus Q ke P. Macam tu. Jadi kita dah dapat dah sebenarnya segitiga PQR. PQR kita dah dapat segitiga ni. Okey. Diberi tadi sudut sudut puncak sudut puncak 30 kan. Ni 30. Sudut puncak dia 30 darjah, sama dengan sudut pada bahagian P yang bawah ni 30. Jadi kita nak dapatkan kaki harisan serenjang untuk ke titik bulatan, pusat bulatan ni, yang ni mesti 90 darjah. Jadi bila hak bawah ni 30 darjah, sudut atas 60 darjah lah. Sebab 60 tambah 30 90 darjah. Okey, bila kita dah sini 60 darjah, belah ni pun kena 60 darjah untuk kita dapatkan titik persilangan antara jejari. So bila dah dapat titik pusat bulatan, kita boleh terus buat bulatan. Kemudian diberi pula tadi sudut tampak 45. Jadi kita ambil dah sudut kat sini, kita buat dua sudut 90. Lepas tu bahagi 2, kita dapat sudut 45 darjah. Kemudian terus tarik garis sehinggalah berjumpa dengan lilitan bulatan untuk kita tentukan titik Q. Kemudian sekarang kita dah dapat segitiga. Okey, jadi selesai soalan nombor 9. Okey, untuk soalan nombor 10 dan soalan seterusnya, InsyaAllah lah cikgu akan tunjuk dalam video akan datang. Jadi setakat ini dahulu, semoga anak-anak murid cikgu semua faham. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.